Katanya pengarah rahimahullahu ta'ala berkata, Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur Kutan Al-Kelantani, dalam kitab dia Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid, sehinggalah perkataan dia kat mana Dan yang kedua wajib nazari. Dan kedua wajib nazari. Wajib ni, wajib akal ini terbahagi kepada dua. Wajib akal terbahagi kepada dua. Pertama, wajib akal daruri. Kedua, wajib akal nazari. Mustahil pun ada dua. Mustahil daruri dengan mustahil nazari. Apa beza daruri dengan nazari? Daruri ni benda yang sangat mudah, tak perlu fikir. Manakala nazari pula benda yang perlu fikir sikit. Perlu kepada kita mikir sikit. Tapi keputusan dia tetap wajib juga. Tetapi perlu kepada kita mikir. Manakala daruri ni pakai tak payah mikir gapo, pakai jawab direct lalu. Contohnya dia kata wajib daruri ini seperti dia kata jiring mengambil tempat. Memang kita faham dah. Tak payah mikir. Setiap benda yang berjirim, yang berjising mesti perlu kepada tempat. Itu wajib hukum dia. Wajib benda berjirim, berjising perlu kepada tempat. Kalau orang kata benda berjiring, benda berjising tapi tak bertepat, sudah mustahil aku ni. Mustahil ke apa? Daruri. Tak payah fikir, automatik. Dan yang kedua wajib nazari, iaitu barang yang berkehendak pada mendapatkan dia ataupun pada memahamikan dia, pada nak mengertikan dia, tu mendapatkan dia, idrak tu dah. Kepada fikiran, kena fikir. Dan tilik nazar, tilik perhati. Nazar ni melihat dengan pandangan perhati, tengok dengan mikir. Bukan kata tengok setengok-tengoknya dengan tidak mikir. Tengok dengan fikir dipanggil nazar. Seperti kidam bagi Tuhan kita Jalla wa Azza. Tuhan ini tidak ada permulaan. Wajib ke tak? Ya, wajib. Tetapi orang nak menyatakan Tuhan tidak ada permulaan ni, dia kena mikir sikit. Apa wajib Tuhan tak ada permulaan? Kalau dia ada permulaan, jadi dia ada mula. Apabila dia ada mula, tentulah ada orang mulakan dia, mencipta dia. Wajib Tuhan kena kidam. Dia kena mikir. Tak boleh dia nak jawab direct lalu kecuali dia kena mikir. Maka wajib ni dipanggil nazari. Wajib kena tilik dan fikir. Mustahil itu pula barang yang tiada terupa dan tiada diterima pada akal adanya barang, iaitu dua bahagi pula. Mustahil pula benda yang tak boleh nak terima akal. Masalah benda tu ada kau tak ada suku pasal, tapi akal tak boleh nak terima. Tak boleh nak terupa di akal tak boleh terima, maksud dia. Benda tu nak ada kau tak si ada suku pasal. Kita tengok wahnya jatuh, belebok jatuh. Wahnya tu jatuh, jatuh. Ada kau tak jatuh? Jatuh tu tak ada. Adanya wahnya lah. Lepas tu dia mau kata ya juga, tak syarat. Yang penting akal nampak lagu tu. Akal nampak, kata kalau daripada atas ke bawah tu panggil jatuh. Pertama mustahil daruri dipanggil. Mustahil daruri, iaitu seperti sunyi jiring daripada gerak dan dia. Ada satu jiring ni tidak bergerak, tidak dia. Maka benda, benda tokoh lah jiring lah.
Memenuhi ruang lah benda tu. Lepas tu dia bergerak ke tak? Tak bergerak. Tak dia juga. Sudah. Tak boleh nak mikir. Mustahil dah dulu. Tuhan bukan jiring, bukan jisim. Sebab tu dia tidak bergerak. Tuhan tidak dia. Tuhan dia kalau ni. Kau Tuhan bergerak? Tak. Kerana gerak dan dia itu adalah sifat jiring. Maka Tuhan itu zat. Zat tu tidak bergerak dan tidak diam. Tuhan besar kau Tuhan kecil. Tuhan putih kau Tuhan gelap. Dah. Semua itu adalah sifat ciri-ciri bagi jiring. Maka apabila kita kata Tuhan tidak berjiring, tidak berjising, maka Tuhan tidak bergerak, Tuhan tidak turun, Tuhan tidak duduk, Tuhan tidak gapo. Kerana ciri-ciri itu adalah ciri-ciri jiring. Duduk, bersela, bangun, bercokoh, gapo apa semua tu kita nafi kerana kita nafi awal-awal lagi Tuhan tidak berjiring. Maka semua itu adalah ciri-ciri jiring. Kalau kita kata Tuhan itu zat tetapi Tuhan itu duduk, sudah berarti kita menjiring ke Tuhan. Kerana zat tidak ada ciri-ciri lagu tu, jiring ada ciri-ciri lagu tu. Saya tak kata Tuhan jising. Saya bukan mujassimah. Saya bukan musyabbihah. Saya tak kata Tuhan jising, tetapi Tuhan duduk ya. Sudah. Jadi kumpulan mujassimah terbahagi kepada dua. Pertama mujassimah kufur. Jadi kafir sepakat. Seperti dia kata Tuhan itu jisim seperti jisim makhluk. Maka hak ni sepakat mujassimah lagu ni jadi kafir, tak ada khilaf. Kedua, dia kata Tuhan tak serupa dengan makhluk. Tetapi dia sebut sifat-sifat jiring pada Tuhan. Tuhan tidak berjiring, Tuhan tidak berjising, tetapi duduk. Tu sifat bagi jising. Maka hak ni khilaf ulama, adakah dia kufur ataupun tidak kufur. Fasik tentu dah fasik. Fasik tentu dah fasik, kafir khilaf ulama. Jadi mujassimah ni ada dua. Orang dok mengajar macam Wahabi kau gapo dia Allah ni, dia jadi kafir kau dok tengok dia kecek lagu mana. Kalau dia kecek Tuhan tu berjising, berjising. Tuhan bertokong lagu ni. Hak tu jadi mujassimah, jadi kafir sepakat. Tapi dia tu kata ada Tuhan tak berjising, tetapi Tuhan duduk, Tuhan turun, Tuhan gapo, maka hak ni dia buat sifat-sifat jising pada Tuhan. Itu ayat jising direct. Kalau jising direct dia kata jadi kafir, tapi dia sebut sifat-sifat jising. Supaya kita kata hamba tak kata dia mau bodoh, cuma tak boleh baca, tak boleh ngira. Sedap dia mau kata hamba bodoh. Hamba tak kata dia mau bodoh, tapi tak faham apa satu ni. Tu kau sifat gapo dia? Sifat kepada cerdik, kau sifat kepada bodoh. Maka hak ni nipis sikit. Kalau kita sebut direct bodoh lagu tu, tu nampak itu. Maka orang mujassimah lah ni dua jenis. Hak keduanya fasik hukum dia, masih lagi Islam tetapi fasik hukum dia. Sebab dia meletakkan sifat-sifat jising pada Tuhan, bukan Tuhan tu berjising. Macam Wahabi. Kalau dia kacak Tuhan duduk, hukum dia jadi fasik baru. Kafir tak kafir lagi. Lain-lain dia kata duduk cokoh lagu ni, memang berjising lagu ni. Sudah naik syekh Rabbana kawan ni. Jadi kafir lah. Keduanya mustahil nazari, iaitu seperti syirik bagi Allah Ta'ala yang maha suci. Daripada demikian itu maka mustahil syirik bagi Allah itu tiada didapat melainkan. Tiada didapat maknanya tiada dipaham, melainkan kemudian daripada tilik nazar kepada dalil wahdaniyah. Jadi kita kena mengaji bab wahdaniyah baru faham Tuhan tu tak boleh kata ada syirik. Bapa ikut ayat Tuhan, engkau Tuhan bisa tapi ada orang sama bisa dengan dia, ikut dia. Kan dia nak mikir, mana bapa kita kata syirik ni benda mustahil. Bapa benda yang sama hebat dengan Tuhan ni tak boleh wujud. Bapa kena fikir sikit. Jadi ada orang tak boleh jawab direct lalu dia kata, mustahil ada benda lagu tu. Tak, dia kena fikir. Kerana apabila ada benda sama hebat dengan Tuhan, maka Tuhan tak dipanggil Tuhan. Apa? Ada terlepas sesuatu benda daripada kuasa dia. Kalau nak jadi Tuhan ni mesti kena dia menguasai semua benda. Tiba-tiba ada sokakah ni sama bisa dengan dia pula. Lepas. Jadi kena mikir sikit. Maka mustahil ni dipanggil mustahil nazari. Dan makna jaiz wallahu a'lam. Taklik nombor 12 kata qauluhu daripada lapar. Jiring tak boleh sunyi daripada lapar. Mesti dia mengambil ruang juga.
Dan iaitu barang yang di antara langit dan bumi. Hak tu dipanggil faraq muhaqqaq dipanggil. Faraq mauhum. Antara atas pada langit tu dipanggil faraq muhaqqaq dipanggil. Dan bumi dan yang pertama tu dia. Akan dia lapar itu dengan sekira-kira waham jua padahal penuh ia dengan hawa. Tetapi tak kala adalah hawa itu jisim yang sangat halus, menerima masuk setengah dalam setengahnya, apabila menempati pada tempatnya oleh jisim yang lain, maka disangka lapar itu. Maka ni panggil istilah faraq mauhum. Faraq mauhum ini ruang kosong yang disangka kosong. Di manakah kedudukan dia? Di antara langit dengan bumi. Sekarang kita nampak dalam masjid ni contohnya banyak ruang kosong. Ni ruang kosong. Sebenarnya bukan ruang kosong, tetapi sudah dipenuhi oleh udara. Maka sangka kita sasa benda ni kosong, hanya waham sangka semata-mata. Maka dipanggil faraq mauhum, ruang kosong yang disangka sahaja. Sedangkan dipenuhi oleh udara. Lepas tu boleh gerak ni. Kalau ruang kosong tak boleh gerak dah. Kerana udara ni jiring dia sangat halus dan boleh bertekan memasuki, kita terasa seolah-olah benda ni tak ada ruang kosong. Maka di antara langit bumi dengan langit ni faraq mauhum, semua diisi oleh udara. Atas pada langit ni kemungkinan berlaku ruang kosong sungguh, dipanggil faraq muhaqqaq. Betul-betul kosong sungguh, tak ada udara, tak ada gapo satu, kosong semata-mata. Wallahu a'lam.